Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kelas kita untuk kali yang berikutnya untuk berbincang mengenai masih lagi dalam bab mantiq, bahagian mantiq dalam kitab kita, masih lagi kitab Manahij al-Ulum al-Islami li sanatur rabi'ah. Wa nahnu al-an fi mawdu' ad-dilalah, ad-dars ats-tsani ad-dilalah fi safha 14. Kita dalam muka 14 kita akan bercakap mengenai ad-dilalah hari ini, insya-Allah. Ad-dilalah seperti yang sebelumnya kita dah pun pergi sikit pada yang sebelumnya. Dalam bab sebelumnya kita belajar mengenai perkembangan ilmu mantik. Kenapa Islam begitu mengambil berat mengenai ilmu mantik, dan siapakah pelopor utama yang melakukan ilmu mantik ataupun membentuk, menyusun ilmu mantik. Siapa muallim awal, muallim thani wa muallimu thalith. Kita dah tahu siapa mereka. Latar belakang setiap imam-imam, tokoh-tokoh, ada beberapa tokoh yang kita dah pun teliti mengenai tokoh-tokoh tersebut. Dan lepas tu kita melihat ahamiyah fi hadzal yaum isti'mal batu hukum. Kita tengok hukum al-isti'mal bil mantiq, hukum kita mempelajari ataupun menggunakan ilmu mantiq. Ada 3 pendapat di sana dan semua itu telah pun kita pelajari sebelum ini. InsyaAllah kita kena lazim sentiasa mengulang kaji, mendengar, menulis, membuat nota. InsyaAllah perkara tadi tidak ada masalah. Baik, kita terus kepada ad-dilalah. Ad-dilalah, ta'rif ad-dilalah. Ta'rif ad-dilalah hiya wa hayma amrin min amr. ويسمى الأمر الأول المدلول والأمر الثاني الدال. Dia kata ialah memahami sesuatu daripada sesuatu. Itu adalah ad-dilalah. Itu sebenarnya itu saja. Fahmu amrin min amrin itu dah cukup sebenarnya. Yang belakang itu yang menerangkan apa yang amrin min amrin tu. Satu daripada satu tu. Satu yang pertama adalah misal ada madlul. Yang kedua ada dal. Amr pertama adalah ad-dal al-madlul, lepas tu ad-dal. Dia kata ada 2 di situ. Tajuk kita ad-dilalah itu, ad-dilalah adalah satu benda yang kita faham satu benda berdasarkan satu benda yang lain. Itu adalah ad-dilalah. Manakala idah ta'rif huwa ma yujibu idrak syai' bisabab idrak syai' mulazamatul lahu. Dalam menerangkan lagi apa itu syarah ta'rif yang di atas tadi, ialah suatu yang wujud idrak. Idrak semalam iaitu suatu yang ada dalam kepala kita, yang wujud dalam kepala kita sesuatu dengan sebab adanya sesuatu yang lain yang lazim ke atasnya. Maksud lazim di sini ada kaitan, bukan tak ada kaitan, ada kaitan pada sesuatu benda tadi. Contohlah kita kata batu hitam, batu kuning, maka dia ada kaitan dengan batu. Ataupun ada orang kata batu lembut. Bila kita dengar batu, ya batu nampak, idrak kita dalam kepala kita nampak batu. Bila kata lembut, tu bukan sifat batu tu, bukan ciri batu tu, bukan keadaan batu tu. Maka itu bukan lazim. Ghairu lazim. Bukan lazim ke atas batu. Itu adalah contoh mudahlah. Ataupun kita kata syajarah nabat, pokok tumbuhan bertumbuh, berkembang biak pokok. Betul, pokok kan, pokok berkembang, membiak, membesar, pokok. Tapi kalau kita kata pokok mayit, mati, boleh jadi bi. Yang tu tak boleh. Pokok kita kata pokok, contoh apa? Pokok pokok adib ataupun mahirun.
mahir. Tak ada kaitan langsung. Pokok dengan mahir ataupun beradab, muadib, maka itu tak ada kaitan. Sebabnya itu sifat manusia kan. Jadi tiba-tiba ada pada pokok. Maka bila kita dengar, kita idrak pertama adalah pokok. Kita dah nampak pokok, bentuk macam ni, pokok, nampak gambaran pokok. Ataupun kita kata farsun, kuda natiq, berkata. Sejak bila kuda berkata-kata, maka itu bukan menunjukkan contoh kepada kuda. Kuda adalah sahil, itu bunyi kuda. Itu adalah contoh, insya-Allah kita akan tengok nanti. Tapi itulah yang dipanggil ad-dilalah. Yang inilah yang dibincangkan dalam ilmu mantiq nanti, insya-Allah. Al-umur salasa lid-dilalah. Ada 3 perkara yang dititik beratkan dalam ad-dilalah ini. Apa 3 perkara yang diambil berat dalam ad-dilalah ini? Iaitu yang pertama dipanggil sebagai ad-dal. Yang kedua dipanggil sebagai madlul. Yang ketiga dipanggil ad-dilalah. Apa ketiga-tiga ini? Ketiga-tiga ini kita tengok misal, tengok contoh terus. Apa contohnya? Idza sami'at al-jars al-bab yudaq. ينتقل الذهن إلى وجود الشخص بالباب قد ضغط على الزر وهذا الانتقال يوجبه عادة ملازمة صوت الجرس للضغط على الزر. Baik, dia kata apabila kamu apabila kamu mendengar ketukan pintu, ada ketukan pintu pada pintu, maka kita akan terbayang-bayang dalam kepala kita bahawa ada sesuatu yang datang. Contoh dia. Baik, apa pecahan dia? Cuba tengok yang bawah untuk lebih jelas lagi. Ad-dal ini apa yang dipanggil sautul jars. Bunyi jars itu. Apa jars? Iaitu yang sautul jars itu adalah ad-dal, menunjukkan. Bila kita dengar bunyi loceng, maka kita lepas kita dengar bunyi loceng, wujud syakhsul bab, maka madlu dia menunjukkan ke atas adanya sesuatu pada pintu. Maka kita bila dengar bunyi loceng, bunyi loceng ataupun ketukan lah, yudaku tu ketukan. Maka ketukan itu kita dengar bunyi loceng ataupun ketukan, maka dalam kepala zihni kita akan mengatakan bahawa ada orang datang. Itu madlul. Ad-dal apa yang menunjukkan sesuatu. Maksudnya kita dengar bunyi loceng, kita pun terbayang dalam fikiran kita, dalam zihn kita bahawa adanya orang. Yang ada dalam kepala kita ini adalah dipanggil sebagai madlul. Manakala apa itu ad-dilalah? Sebabnya di dalam ta'rif tadi dia perlukan 2, iaitu amrin min amrin, ad-dal al-madlul. Tapi apakah ad-dilalah? Kan di dalam ta'rif tadi tidak disebut. Al-amr yang disebut dalam ad-dilalah adalah untuk kita penelitian, untuk teliti lagi. Ijab idrak wujud syakhs bil bab di idrak sautul jars. Bagaimana ad-dilalah ini, pendalilan ini adalah apabila kita mendengar, dikatakan bila kita dengar adanya sesuatu kerana adanya ketukan. Tak payah cakap pasal angin apa semua. Maksudnya biasanya kebiasaan ini dipanggil sebagai lazim. Maka biasanya bila ada ketukan ataupun bunyi loceng, maka kita kata ada orang datang, ada orang. Ataupun kita duduk dalam kelas ni, tiba-tiba kelas sebelah bunyi meja bergerak. Orang bunyi meja bergerak. Kita pun dalam kepala kita kata ada orang sebelah. Maka bunyi ada orang sebelah itu ditunjukkan berdasarkan wujudnya sebelah itu ada orang itu kerana adanya bunyi gerakan meja itu.
tarikan meja tu kan, bunyi bising tu, maka berdasarkan itu itulah dipanggil sebagai ad-dilalah ataupun apa panggil bukti kepada kewujudan kedua-duanya tadi. Tadi ad-dilalah ini dia mendetailkan lagi apa yang ada di depan tadi. Yang dua tadi, ad-dal dan al-madlul tadi. Baik, kita tengok pada aqsam ad-dilalah al-lafziyah wa ghairu al-lafziyah itu. Baik. Anwa' dulu, kita tengok anwa'. Anwa' yang atas itu menerangkan mengenai tanqasimu ad-dilalah ila ismai. Ad-dilalah tadi daripada ad-dal, al-madlul, ad-dilalah. Ad-dilalah itu pecah kepada dua, dia kata. Ad-dilalah al-lafziyah dan dilalah al-ghairu lafziyah. Dua ad-dilalah yang tadi atas tadi kita tengok, maksudnya ini anwa'ud dilalah. Yang atas tadi pecah tiga kan, daripada ta'arif itu al-umur tiga, iaitu ad-dal, al-madlul dan juga ad-dilalah. Maka daripada ad-dilalah itu pecah kepada dua, iaitu dipanggil lafziyah wa ghairu lafziyah. Ad-dilalah lafziyah, ma huwa ad-dilalah lafziyah atau at-ta'rif li dilalah lafziyah? ما كان الدال فيها لفظا أو صوتا. Sedang je sebenarnya. Takrif dia kata iaitu sesuatu yang menunjukkan ke atasnya lafaz dan juga suara. Itu adalah lafziyah. Maksudnya sesuatu yang berbentuk suara dan juga ada bunyi-bunyi, maka itu adalah dipanggil lafziyah. Manakala yang dipanggil ad-dilalah ghairu lafziyah adalah ma kana ad-dal fiha ghairu lafzi aw sautan. Maka yang tidak ada bunyi dan tidak ada lafaz, maka dia adalah bukan lafziyah. Memang benda yang mudah untuk kita tahulah. Nampak terus insya-Allah. Baik, kita terus kepada aqsamud dilalah al-lafziyah wa ghairu lafziyah. Daripada yang ni dua pecah tadi, pecah lagi ada tiga setiap daripada lafziyah wa ghairu lafziyah tadi. Ada tiga pecahannya. Baik, yang pertama ad-dilalah aqliyah, namakan ad-dilalah aqliyah. Ad-dilalah aqliyah ma kana ad-dal fiha aqlan, sesuatu yang tunjukkan oleh akal kita. Ditunjukkan oleh akal kita. Contohnya dia kata adilalatul kalam fi hujra ala insan biha. Kita dengar, apabila kita dengar ada orang bercakap-cakap di dalam bilik sebelah ke, dalam bilik ni ke, maka adalah manusia. Bila kita dengar ada orang bercakap, adalah manusia. Takkan bunyi bercakap tak ada manusia. Kalau katalah kalau ada hantu pun, maksud ada hantu. Maksudnya ada benda yang bercakap itu. Ada benda yang bercakap. Kalau ada bunyi itu, maksud ada benda yang berbunyi itu. Itu adalah ad-dilalah al-lafziyah. Tapi di dalam mantiq ataupun ilmu kalam ini, ahli kalam ini, mereka sebenarnya tidak percaya kepada benda-benda ghaib. Mereka antara orang yang menentang mengenai perkara-perkara ghaib ini. Maksudnya mereka tak percaya dengan hantu. Jadi mereka memang sekadar yang zahir saja mereka ambil. Mereka ambil yang zahir. Sebab itu nanti kita akan dengar al-insan haiwanun natiq. Insan itu adalah haiwan. Sebabnya zahir ni manusia itu haiwan, dia kata. Maksudnya mereka mengambil yang zahiriyah saja, yang zahir yang nampak. Atas dasar mereka mengatakan bila dengar orang, sebab itu mereka kata di sini bahawa bila dengar orang bercakap sebelah, maka itu manusia lah. Maka itu adalah akliyah. Akal kita akan kata secara logiknya manusia lah yang ada di bahagian sebelah sana. Manakala ad-dilalah at-tabi'iyyah, ad-dilalah at-tabi'iyyah ini pula adalah ma kana dal fiha 'ardan tabi'iyyan. Apa tu tabi'i ini? Perkataan Melayu kita tu. Misal dilatul anin 'ala al-alam. Misal dia kata ni adalah perkara yang tabi'i. Apa tabi'i? Yang menunjukkan satu anin 'alal alam. Anin ni apa mungkin? Tak mahu perkataan dia. Mengeluh, merenggek ataupun sakitlah,
berbunyi sakit dia. Contohnya aduh. Lagi cantik disebut dengan ta'uf. Itu adalah sakit tu. Anin itu pun samalah bunyi, maksudnya meringkik, mengeluh. Apa perkataan yang sesuai untuk dia? Maksudnya bila kena tu dia bunyi aduh. Aduh itu adalah anin. Dia panggil anin lah. Maksudnya dia bunyi bila kena sesuatu, aduh. Itu adalah dipanggil tabi'iyah. Bila kita dengar aduh, itu maka kita tabi'i kita kata, kamu sakit ke? Kamu sakit ke? Ataupun kamu cedera ke? Mana-mana kamu cedera? Sebab tabi'inya bila kita dengar aduh, itu adalah menunjukkan kesakitan. Ataupun kita dengar orang menangis, maka kita kata kamu sedih ke? Itu adalah tapi maksudnya yang kita nak di sini adalah yang bunyi itu. Bunyi yang keluar itu dipanggil sebagai tabi'iyah. Lafziyah, tabi'iyah. Dia lafaz, bunyi, ada bunyi tadi, nangis, menggigit, sakit, apa semua, aduh, itu adalah dipanggil lafziyah, tabi'iyah. Manakala ad-dilalah al-wad'iyah, yang ketiga adalah ad-dilalah al-wad'iyah. Ma kana ad-dal fiha wad'an wa istilahan. Apa itu? Misaluhu dilalatul lafz ala ma'aniha al-mawdu'uhu alaha fil lughah. Yang ini dia lebih detail. Dia panggil wad'iyah ini lebih detail. Kenapa? Kerana dia ialah sesuatu yang menunjukkan ke atas wad', perkara yang berlaku secara istilahi. Dia kata dilalah lafzas alal ma'aniha al-mawdu' laha fil lughah. Maka dia kata menunjukkan ke lafaz ke atas maknanya mawdu' pada keadaan tertentu, untuk keadaan tertentu pada bahasa. Ataupun sebenarnya al-wad'iyah ini dia lebih kepada sesuatu yang berbentuk kajian. Maka contohnya kita macam ustaz sekarang menerangkan mengenai mantik, maka ini adalah ad-dilalah al-mantiqiyah, menunjukkan ke atas adanya ilmu mantik ataupun adanya penerangan mengenai ilmu mantik. Maksudnya kalau lepas ni ada orang tanya, ada Ustaz Fahim cerita pasal ilmu mantik, maka kamu kata berdasarkan bukti ada video ini Ustaz Fahim memang mengajar ilmu mantik. Tu mengajar sekarang. Maksudnya itu adalah ad-dilalah al-wad'iyah, iaitu sesuatu yang ada penerangan-penerangan dia. Yang lebih panjang lagi. Yang mana selepas ini dilalah al-wad'iyah inilah yang akan kita bincangkan lebih mendalam. Lebih mendalam lagi lah. Maka yang ini kita akan tengok sebab apa. Sebabnya yang dilalah inilah yang antara ahli mantik nak bincangkan. Sebabnya dia lebih pendetailan, dia lebih perlu kepada kajian ataupun an-nazariyah yang disebutkan sebelum ini. Dalam dilalah wad'iyah inilah wujudnya. Itu adalah ad-dilalah al-wad'iyah. Dia lebih detail lah. Baik, kita terus kepada ghairu al-lafziyah. Mahwa ghairu lafziyah. Ingat yang atas tadi yang kita sebut tadi, maka ad-dal fiha aqlan, maka ad-dal fiha aradan tabi'iyyan, itu adalah ta'rif kepada ad-dilalah al-aqliyah, ad-dilalah al-aqliyah al-lafziyah. Jadi kamu perlu hafal. Itu memang kerja kamu lah. Kena hafal dia, pendek je tu. Hafal dia, ambil masa sedikit inilah kamu hafal sedikit. Jangan tunggu sehingga dah berlonggok nanti. Sebabnya memang dalam mantik memang sangat banyak takrif-takrif dia yang perlu kamu hafal. Hafallah ketika dah baru beberapa ini, dalam 10 baru takrif lebih kurang. Hafallah dia untuk kamu mudah masa akan datang, insya-Allah. Maka kita terus kepada ghairul lafziyah. Lafziyah. Manakala dalam ghairul lafziyah pun dia kata, penyusun kata ada 3. Tiga juga yang dipanggil aqliyah, al-tabi'iyah dan juga al-wad'iyah juga. Sama saja. Apa beza dia? Maka nadal fiha aqlan. Ta'rif pun sama. Ta'rif pun sama. Misalnya ad-dilalah taghayyur nizam al-hajarah على أن شخصا دخلها وحدث فيها ذلك تغير. Maka kita dikata contohnya adalah contohnya ada bertukarnya kedudukan batu.
ataupun bukan batu, hajar, bilik, keadaan bilik, keadaan bilik, hujurah. Maka bila kita tengok adanya berubah keadaan hujurah tadi, keadaan bilik kita, maka kita kata ada orang dah mari tadi, ada orang masuk bilik ni tadi. Keadaan katil kamu ni ni habis berterabur. Kamu kata ada orang ni duduk atas katil aku ni. Maksudnya ada bunyi ke? Ada suara-suara yang beritahu ke? Tak ada. Tak ada apa suara. Yang dilalah ghairul lafziyah ini kita nampak. Tapi bila nampak saja keadaan bercelaru ni, kita pun ada orang duduk atas katil aku. Ataupun kita masuk dalam rumah kita berjalan, kita masuk dalam rumah kita, habis berterabur semua. Habis kita akan kata ada pencuri atau penceroboh masuk rumah aku ni. Maka itu adalah adilalah aqliyah ghair lafziyah. Tidak ada lafaz pun, tapi keadaan itu menunjukkan ke atas adanya sesuatu yang berlaku. Itu adalah aqliyah. Adilalah ghair lafziyah ad-dalalah at-tabi'iyah pula, maka ad-dal fiha 'ardan tabi'iyan, sama dengan takrif yang sebelah tadi. Misaluhu dilalah hamra al-wajh ala khazal. Dia kata tabi'iyah ini adalah sesuatu yang kita tak ada bunyi macam tadi. Bunyi ada tangisan itu ada bunyi. Tapi yang ini tak ada bunyi. Bila seorang itu malu, mukanya menjadi kemerah-merahan, ataupun bila dia takut dia pucat. Itu adalah lafziyah ghairul lafziyah tabi'iyah. Tabi'iyahnya biasanya bila kita tengok, kenapa kamu pucat, kamu takut ke? Kenapa kamu nampak hantu ke? Jadi itu adalah tabi'iyah. Tabi'i, dia tak cakap apa pun, gigi takut je. Dia takut sampai gigi tangan dia tu. Kita kata ini adalah dia sedang takut sekarang. Itu adalah tabi'iyah. Manakala yang terakhir iaitu al-wad'iyah. Apa itu wad'iyah? Maka dal ma wad'a lahu. Dia tak ada yang ni saja yang berbeza dengan yang sebelah tadi. Misaluhu dilalatu ad-daw'ul ahmar 'ala al-khatir. Ini yang tadi dia kena ucapan, bercakap dalam lafziyah. Tapi dalam ghairul lafziyah pun sama, ad-dilalah ke atas benda lain, tetapi yang ni tak bercakap. Contohnya dia kata tanda papan merah menunjukkan ke atasnya bahaya. Ataupun kita kata lampu isyarat. Lampu isyarat bila kamu tengok lampu isyarat, dia ada bunyi ke? Tak ada bunyi. Tapi lampu isyarat itu bila kamu tengok di hijau, maka kita kata berjalanlah. Bila tengok ada merah, kita kata kena berhenti. Maka itu adalah dilalah ghair lafziyah. Ini adalah wad'iyah. Secara kita kena cerita wad'iyah ini sesuatu yang perlu kita kaji, perlu kita tahu, perlu kita belajar. Kalau orang tak belajar, tak tahu, dia langgar je. Dia langgar yang apa itu. Kerana wad'iyah ini perlu kepada penelitian. Penelitian. Itu yang dipanggil sebagai wad'iyah. Wad'iyah. Baik, tengok pada azidul ma'lumat, anzu ila azidul ma'lumat, yang warna hijau tu. Tengok pada situ dia kata ad-dilalah maqsuda fil ilm mantiq hiya an-naw' thalath. Yang mana ad-dilalah yang kita nak cari-cari dalam ilmu mantiq ni adalah dia kata naw' thalath, naw' yang ketiga. Yang kita ilmu mantik nak bincangkan, ahli mantik nak bincangkan, yang ketiga dia kata yang mana ad-dilalah al-lafziyah al-wad'iyah. Jadi yang kita akan bincangkan selepas ini adalah ad-dilalah al-wad'iyah. Macam saya sebut tadilah, kerana dilalah ini yang memerlukan kepada an-nazariyah, penelitian. Maka yang inilah yang kita akan bincang selepas ini. Daripada yang tadi yang sebut banyak-banyak tadi hanyalah untuk mengenali perbezaan-perbezaan lafaz dan juga ghairul lafziyah.
Maka daripada itu hanya satu saja yang akan kita bawa dalam ilmu mantik. Kerana dilalah akliyah kita tak payah ajar, semua orang pandai secara akal. Bagi yang berakal, dia boleh menggunakan akal dengan baik. Bagi yang tabiat ini, tabiatnya memang kita dapat tahu, tak payah ajar-ajar, dia memang dah dibawa turun-temurun untuk diajar, untuk belajar sendiri. Manakala al-wad'iyah ini tak boleh, dia kena ada kajian, penelitian, barulah boleh. Jadi ilmu ahli mantik ambil ad-dilalah al-lafziyah al-wad'iyah ini untuk dibincangkan. Baik, manakala aqsamud dilalah al-lafziyah al-wad'iyah, kerana kita bincang dia al-wad'iyah ini, kerana kita bincang dia, maka kita pergi. Dia ahli mantik kata pecah kepada tiga, iaitu yang pertama adalah mutabaqiyah. Yang pertama mutabaqiyah, yang kedua tadammaniyah, yang ketiga al-iltizamiyah. Baik, apa beza antara ketiga-tiganya? Yang pertama dia kata dilalatul lafz ala tamamil ma'nahu al-mawdu' lahu, yang ini adalah tamamil ma'na. Apa tamamil ma'na? Unzur ila al-mithal. Mithaluhu dilalatul bait ala majmu'ul a'mada wajidran wala saqaf allati yahtawiha. Baik, bila dia kata contohnya at-tamam al-ma'na al-mawdu' lahu tadi, iaitu adalah mutabaqah, ini adalah sesuatu yang menunjukkan ke atas keseluruhan. Apa keseluruhan? Dia kata apabila kita katakan rumah, maka bila sebut rumah, maka adalah dinding, adalah atap, adalah segala-galanya lah. Bila sebut je rumah, maka lengkap lah. Kita dah rumah, maka rumah kita nampak dia menunjukkan ke atas majmu'ah, keseluruhan cerita, keseluruhan maudhu' dah. Maksudnya dia bila kita dengar, kita dah dalam kepala kita nampak al-bait. Oh, al-bait tu rumah. Maksudnya ada dinding, ada tiang, ada atap. Itu adalah dipanggil mutabaqiyah. Manakala al-dilalah al-tadammaniyah pula adalah al-dilalah al-lafzah ala juz' ma'nahu mawdu'un. Ini ada juz'u. Tu ada beza, nampak? At-tamam tadi tamam, ini ada juz'. Contohnya misal ad-dilalah al-bait ala jadran faqat. Tadi sebut rumah ala jamil a'mad, a'mad wa jidran, tapi yang ini dia menunjukkan sebahagian saja, dia sebut dinding pada rumah. Maksudnya boleh jadilah rumah tak siap lagi ni, boleh jadi sebabnya rumah dinding dia sebut. Dinding memang pada rumah lah, pada bangunan ada dinding, tapi dinding maka bila dia sebut dinding, belum tentu ada rumah, belum tentu ada rumah lagi. Ataupun kita kata ada tiang, belakang rumah kita ada tiang apa? Tiang. Jadi itu adalah satu juzuk daripada rumah ataupun bangunan. Jadi tapi kita tak boleh kata dia rumah sebabnya tiang. Sebab tak sebut rumah. Maksudnya boleh jadi tak ada rumah, tapi belum tentu tak ada rumah. Itu mantik tu. Itu adalah tadammaniyah. Manakala yang ketiga adalah iltizamiyah. Iltizamiyah dilalah al-lafz ala syai'il kharij an ma'nahu lazim lahu. Ini adalah satu yang lazim padanya. Apa yang lazim? Tengok mithalu ad-dilalah as-saqaf ala jadran yahmiluhu. Baik, dia kata sesuatu yang di luar daripada makna tapi lazim padanya. Apa yang lazim? Bila kita kata adanya atap, maka adalah dinding, ataupun adalah rumah. Biasanya ada atap ni adalah dinding. Biasanya ada kata macam tu. Biasanya adalah dinding, adalah tiang. Takkan atap tu terapung dia kata. Maksudnya lazim bila kata ada atap ada rumah tu, maksudnya ada dinding tiang lah tu. Ada tak siap lagi rumahnya, tapi ada atap. Ada atap, ada dinding, ada tiang. Baru ada atap ataupun
adanya bumbung, maka kita kata oh ada dinding lah tu. Itu lazim. Lazim itu sesuatu yang datang selepas itulah. Maksudnya itu sebab tu dia kharij, yang keluar daripada pemikiran, kotak pemikiran kita yang asal tadi. Maksudnya kalau kita bila jangan tak ada, kita dengar, maka kita pun nampak di dalam ni je, di dalam perkara tu je. Tapi bila yang kita sebut tadi, kita kata as-saqaf ataupun as-sutuh, maka kita akan nampak yang lain. Nampak yang lain. Tapi yang tadi tak, yang tadi kita nampak kalau kita kata al-jidar, maka dinding, habis dinding. Ataupun al-bait, maka bait, cumanya dia membawa makna keseluruhan. Makna keseluruhan bahawa al-bait, rumah ada semua. Tapi kalau al-jidar, juzuk saja, satu juzuk daripada rumah. Tapi kalau sebut saqaf ataupun sutuh, maka kita katakan bahawa kita sebut sutuh, saqaf, maka kita nampak oh ada jidar, ada dinding. Kita nampak benda lain. Nampak benda lain. Dia tak cerita pasal satu juzuk tu. Dia tak cerita satu juzuk. Sebabnya kalau dinding tak semestinya ada atap, ada sutuh, ada sukuh, ada ni bumbung. Tapi biasanya kalau ada atap, adalah bumbung. Adalah dinding ataupun tiang. Baik, itu sahaja yang sebelah itu fi safhah khair min hadzal bab. Fi safhah 18 itu adalah syajarah dia ataupun yang inilah perteminda ini pada bahagian sebelah itu. Maka itu sahaja bab pengenalan ad-dilalah ini. Ad-dilalah ini ringkas, bab kamu ni ringkas saja. Dia hanya banyak takrif, ada takrif dalam dia. Lepas tu ada misal untuk membezakan. Sebab memang dia ada kaitan lah. Sebabnya memang kita nak tengok perbezaan di antara kesemua itu berdasarkan misal tadi, contoh-contoh tadi. Macam biasa, pastikan adanya kajian dan juga penelitian daripada pihak kamu. Kamu tengok, tenung dia dan kamu buat sedikit kajian. InsyaAllah bab ad-dilalah ini tidak terlalu menyusahkan kita, tak memberi kita bebanan kalau kita dah buat preparation daripada awal ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.